Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan syariah Islamiah pada bidang fiqh, iaitu pada tajuk perkahwinan menurut Islam. Okey, mari kita lihat apakah itu pengertian perkahwinan. Dari segi bahasa ialah percantuman dan juga perhimpunan. Manakala dari segi istilah, akad yang mengharuskan persetubuhan antara suami dan isteri dalam bentuk yang dibenarkan oleh syarak. Ini bermaksud perkahwinan ini ada dua pihak lah, iaitu dari aspek suami dan juga dari aspek isteri. Seterusnya, kita lihat dalil pensyariatan perkahwinan. Daripada surah An-Nisa ayat yang ketiga, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Okey, artinya maka berkahwinlah dengan perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Ayat ini mempunyai sambungan lain lah. Okey, berdasarkan ayat ini ulama bersepakat bahawa harus untuk berkahwin dengan wanita yang disukai. Okey, kita lihat dalil berikutnya daripada hadis riwayat Abu Hurairah, di mana artinya kita lihat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa antara kamu yang telah mempunyai kemampuan untuk perbelanjaan berumah tangga, maka berkahwinlah kerana ia lebih mampu untuk menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, iaitu kehormatan diri, dan sesiapa yang belum berkemampuan hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu dapat menjadi benteng, iaitu daripada maksiat. Okey, dalam ayat ini, dalam hadis ini menceritakan tentang kalau ada kemampuan maka kita boleh berumah tangga. Tapi kalau kita tak ada kemampuan maka kita hendaklah berpuasa. Kerana apabila kita berkahwin ni, kita mampu untuk menahan pandangan mata dan juga menahan kemaluan, ini kehormatan diri kita. Okey, seterusnya kita lihat daripada aspek hukum perkahwinan. Ada 5 hukum. Hukum yang pertama iaitu sunat, di mana sunat bagi seorang lelaki yang berkemampuan dari aspek zahir dan juga batin untuk berkahwin. Sunat juga apabila dia mempunyai keinginan yang kuat untuk berkahwin dan juga dia yakin apabila dia tidak berkahwin, dia tidak akan melakukan zina. Okey, yang kedua, hukumnya adalah wajib. Siapa yang wajib ini? Iaitu lelaki yang berkemampuan, sama juga dia berkemampuan untuk berkahwin. Contohnya dia mampu untuk bagi nafkah. Okey, mampu daripada aspek zahir dan batin lah. Kemudian sama juga dia mempunyai keinginan yang kuat untuk berkahwin, tetapi beza di antara sunat dengan wajib adalah kalau sunat dia yakin tidak akan berzina, tetapi menjadi wajib jika seseorang itu dia yakin dia akan berzina, maka dia wajib untuk berkahwin. Okey, yang ketiga adalah harus dari aspek kemampuan sama, berkemampuan untuk memberi nafkah zahir dan batin. Okey, daripada aspek keinginan berbeza antara sunat dan juga wajib, di mana seorang lelaki itu keinginan untuk berkahwin dia sederhana. Okey, kemudian dari aspek berzina pula, apabila dia tak kahwin, dia yakin dia tidak akan melakukan zina. Okey, yang keempat, hukum yang keempat adalah makruh, yakni seseorang lelaki itu makruh untuk berkahwin apabila dia tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Contoh-contohnya seperti dia miskin ke, ataupun lain dia ada penyakit, okey, ataupun dia terlalu tua. Okey, maka dia makruh untuk berkahwin. Tapi kalau nak berkahwin pun tak ada masalah, boleh. Okey, yang kelima adalah hukumnya haram, iaitu apabila dia berkahwin dia bertujuan untuk menzalimi dan juga memudaratkan isteri dia. Maka haramlah. Contohnya dia kahwin kerana dia nak menyeksa isteri dia, nak balas dendam ke, maka hukumnya adalah haram. Okey, seterusnya kita lihat wanita yang haram dikahwini. Okey, kalau kita nak kahwin ni, lelaki nak kahwin, kena carilah siapa wanitanya. Okey, untuk wanita yang haram dikahwini ini ada 2.
Okey, yang pertama adalah wanita yang haram dikahwini untuk selama-lamanya. Maknanya sampai bila-bila pun lelaki tersebut tidak boleh berkahwin dengan wanita itu. Okey, kita lihat dari aspek yang pertama, iaitu dari aspek keturunan. Okey, di mana lelaki haram untuk berkahwin dengan ibu, nenek dan juga ke atas. Okey, maksud ke atas ni adalah contohnya macam moyang. Yang di atas nenek itulah. Lepas moyang, siapa lagi yang pada peringkat atas. Okey, yang kedua adalah anak perempuan, cucu dan ke bawah. Okey, maksud anak perempuan ni, contoh kalau awak kahwin, Abu kahwin dengan Aminah, dapat anak. Anaknya namanya Zainun. Maka Abu haram untuk berkahwin dengan Zainun. Zainun pula berkahwin, kemudian dapat anak. Nama anak dia Fatimah. Okey, Fatimah tu cucu kepada Abu. Maka Abu haram untuk berkahwin dengan anak perempuan dia dan juga dengan cucu dan seterusnya sehingga ke bawah, cicit. Lepas cicit apa lagi? Maknanya pemeringkatan tu ke bawah. Maka itu semua adalah haram untuk Abu kahwin selama-lamanya. Okey, kita tengok yang ketiga, iaitu adik perempuan kandung. Okey, adik perempuan kandung ni maknanya adik-beradik lah. Contoh kita ambil Abu tadi. Maka Abu ni kalau dia ada adik-beradik, contoh nama adik-beradik dia Aminah, Kalsum, maka adik-beradik tersebut haram untuk Abu kahwini selama-lamanya. Tidak kira lah sama ada adik-beradik kandung tu seibu sebapa ataupun seibu sahaja ataupun sebapa sahaja. Itu semua adalah haram selama-lamanya. Okey, seterusnya dari aspek keturunan yang keempat, anak saudara perempuan, seibu atau sebapa sahaja. Okey, maknanya anak buah kita. Contohnya Abu tadi, kakak dia nama Kalsum. Maka Kalsum ni kahwin dapat anak, maka Abu haram untuk berkahwin dengan anak kakak dia tadi. Anak buah dia lah. Sama ada anak buah dia itu seibu sebapa ataupun sebapa sahaja ataupun seibu sahaja. Okey, seterusnya adalah haram berkahwin dengan ibu saudara, seibu atau sebapa sahaja dan juga ke atas. Ini maksudnya nenek lah. Ini maksudnya makcik. Contoh macam Abu tadi kan. Adik-beradik ayah dia yang perempuan haram untuk dia kahwin. Begitu juga dengan adik-beradik ibu dia, haram juga untuk dia berkahwin. Sama ada adik-beradik yang ayah dia tadi tu seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu. Maknanya itu semua adalah haram untuk dikahwini selama-lamanya. Okey, seterusnya adalah persemendaan. Okey, kalau lihat persemendaan ni, kalau ataupun musakharah ni, kalau lihat dalam buku teks ada QR code. Okey, so pelajar sila scan QR code tersebut supaya awak dapat info tambahan tentang persemendaan tersebut. Okey, dari aspek persemendaan yang pertama adalah ibu tiri. Dalam ibu tiri ni kategorinya seperti isteri bapa, isteri datuk, nenek tiri dan ke atas. Ini semua adalah haram selama-lamanya. Isteri bapa ni ibu kita lah. Takkan kita nak kahwin dengan ibu kita pula. Sama juga macam nenek tadi. Okey. Seterusnya menantu, isteri, anak. Okey, contohnya macam ibu kita, macam ayah kita. Bila ayah kita tu berkahwin dengan ibu kita, maka dapat anak kan. Bila anak tu berkahwin dapat menantu, maka menantu tersebut haram. Ayah tersebut haram untuk berkahwin dengan menantunya selama-lamanya. Okey, sama juga isteri kepada cucu. Maknanya kalau yang sama juga macam tadi, maknanya kalau anak tu dia punya isteri haram, maka cucu hasil daripada anak tersebut juga adalah haram. Dan seterusnya ke bawah lah, maknanya isteri kepada cicit juga haram. Okey, mentua ni bermaksud ibu isteri. Maknanya kalau seorang lelaki dia berkahwin, dia haram untuk berkahwin dengan ibu mentua dia. Okey, begitu juga dengan nenek isteri dan juga ke atas moyang isteri. Agak-agak ada tak orang nak kahwin? Kalau saya tanya awak lah, agak-agak awak nak kahwin tak dengan nenek isteri? Mestilah awak nak kahwin dengan orang yang lebih muda. Contohlah. Okey, seterusnya anak tiri, anak kepada isteri yang telah disetubuhi. Okey, maksudnya kalau kita berkahwin dengan perempuan tersebut, perempuan tu ada anak kan sebelum berkahwin dengan kita. Maknanya awak berkahwin dengan janda lah. So ada anak tu adalah anak tiri. Kalau telah bersetubuh dengan isteri awak, maka anak tiri tersebut haram untuk awak kahwin selama-lamanya. Okey, seterusnya dari aspek penyusuan.
Okey, kita lihat dari aspek ibu susuan, nenek susuan dan juga ke atas moyang susuan. Ini semua adalah haram selama-lamanya. Okey, untuk aspek susuan ni kita tahu kan, di mana seorang bayi, awak tahu kategori bayi tersebut. Bayi tu umur berapa kali susuan. Tu semua awak kena cari sendiri. Okey, saya tak nak terang. Awak cari sendiri. Bagaimanakah selayaknya untuk dikategorikan sebagai penyusuan ini. Okey, so adik-beradik susuan. Maknanya kita menyusu dengan ibu tersebut. Okey, dan ibu tersebut ada anak. Maka itu semua adalah adik-beradik susuan kita. Anak perempuan kepada adik-beradik susuan. Maknanya anak buah saudara susuan kita tadilah. Ia juga adalah haram selamanya. Perempuan yang menyusu dengan adik-beradik perempuan. Maknanya adik-beradik susuan kita tadi bagi susu kepada perempuan yang lain. Bayi perempuan lah. Juga perempuan susuan juga adalah haram selamanya. Adik-beradik perempuan, bapa ataupun ibu susuan. Okey, maksudnya kan ibu susuan kita tu dia ada adik-beradik. Sama juga bapa susuan kita tu bukanlah bapa tu yang menyusukan kita. Nama istilahnya bapa susuan lah. Maka ibu dan juga bapa susuan kita punya adik-beradik. Makcik-makcik yang seibu susuan kita tu, maka mereka juga adalah haram selama-lamanya. Okey, adik-beradik susuan bapa ataupun ibu sendiri. Okey, untuk adik-beradik susuan bapa atau ibu sendiri merujuk kepada ibu kita ni juga adalah anak mempunyai adik-beradik susuan. So adik-beradik susuan ibu ataupun bapa kita ni haram juga untuk kita kahwini. Seterusnya adalah ibu susuan isteri. Kita lihat wanita yang haram dikahwini yang kedua, iaitu haram berkahwin untuk sementara waktu. Okey, sementara waktu maknanya apabila ada perkara yang menghalang untuk dikahwin ketika itu. Apabila perkara tersebut dah tak ada, maka dia boleh kahwin. Itu yang kita namakan sementara waktu. Okey, yang pertama, menghimpunkan isteri dengan adik-beradik perempuannya, termasuk adik-beradik susuan. Maknanya kita kahwin dengan isteri, lelaki apabila dia kahwin dengan isteri dia, dia haram untuk himpunkan adik-beradik. Maknanya dia kahwin, lelaki ni nak kahwin lagi, dia nak tambah lagi isteri, dia tak boleh ambil yang adik-beradik isteri tersebut. Sama ada adik-beradik kandung ataupun adik-beradik susuan. Kalau dia nak kahwin dengan adik-beradik isteri, contohnya dia kahwin dengan Along ni. Angah lagi cantik daripada Along. Dia terpikat pula dengan Angah. Dia nak kahwin dengan Angah, nak kahwin dengan Along. Tak boleh. Kalau dia nak kahwin dengan Angah, dia kena ceraikan Along. Okey. Yang kedua, menghimpunkan isteri dengan ibu saudaranya. Sama juga kalau tadi adik-beradik, yang ni isteri kita nak kahwin pula dengan makcik dia. Tak boleh juga. Tak boleh himpunkan ibu saudara, anak saudara, cucu dan juga cucu saudara. Ini semua tak boleh. Kalau nak kahwin juga kena ceraikan isteri, baru boleh berkahwin dengan ibu saudara isteri. Okey, yang ketiga, menghimpunkan lebih daripada 4 orang isteri. So dalam Islam, lelaki boleh berkahwin sebanyak 4 orang. Tetapi kalau dia nak tambah lagi satu, maka dia kena ceraikan salah satu daripada 4 ni lah. Dia kena ceraikan salah satu daripada 4, baru dia boleh tambah satu. Okey. Seterusnya ialah mengahwini wanita bukan Islam dan juga bukan ahli kitab. Maknanya kalau awak nak kahwin dengan wanita bukan Islam, contohnya Cina ke, orang yang menganut agama Hindu ke, boleh berkahwin, tetapi mestilah dia memeluk Islam. Okey, seterusnya mengahwini isteri orang lain adalah haram sementara waktu. Tetapi apabila isteri orang lain tu telah diceraikan oleh suaminya dan dah habis iddah isteri orang lain tu, bolehlah awak mengahwini isteri orang lain tersebut, bekas isteri lah istilahnya. Okey, yang keenam, mengahwini bekas isteri yang diceraikan dengan talak 3. Ini maksudnya adalah bekas isteri sendiri. Maknanya isteri kita tu, kita dah ceraikan dia sebanyak 3 kali, dah talak 3. Maka ia adalah haram sementara. Macam mana kita nak boleh kahwin balik dengan bekas isteri ni? Yang pertama adalah bekas isteri, syaratnya yang pertama, bekas isteri kena kahwin dengan lelaki lain. Kemudian bekas isteri kena melakukan persetubuhan dengan suami yang baru tu. Kemudian suami dia menceraikan bekas isteri tersebut dengan kerelaan dia, bukan kerana paksa ke apa ke. Okey, apabila telah tamat iddah, maka baru boleh lelaki tersebut, bekas suami yang dulu tu, berkahwin balik dengan bekas isteri dia. Tapi dalam kes ini jaranglah apabila bekas isteri, mungkin ada, Zaza tak pernah jumpalah, tapi mungkinlah ada.
Kes seperti ini. Dan saya rasa jaranglah kalau contohnya bekas isteri yang telah diceraikan dengan talak 3 tersebut nak berkahwin semula dengan bekas suaminya. Okey, yang terakhir, wanita yang masih dalam iddah. Wanita yang masih dalam iddah juga haram dikahwini sehinggalah habis iddah. Maknanya kalau dah tamat iddah, maka lelaki boleh mengahwini wanita tersebut. Okey, kita pergi kepada rukun nikah. Okey, rukun nikah ada 5. Okay, Ustazah short formkan dia kepada siswa, iaitu suami, isteri, saksi, wali dan juga akad. Okey, untuk suami ni, suami tersebut mestilah halal dikahwini bagi isteri. Yang ini suami yang boleh kita kahwini lah, bukan mahram lah. Okey, suami juga adalah orang yang tertentu. Maknanya kita dah pilih dah siapa bakal suami kita tersebut. Okey, dan tidak boleh berada dalam ihram haji ataupun ihram umrah. Ni berkenaan dengan ihram ni kita dah belajar lah ketika tingkatan 4 dahulu. Okey. Seterusnya, bagi syarat isteri pula. Isteri tersebut mestilah sama juga macam suami tadi, dia mesti halal untuk dikahwini. Dan juga dia orang tertentu dan juga dia tidak berada dalam ihram haji ataupun ihram umrah. Okey, seterusnya ialah saksi. Saksi mestilah Islam, adil, lelaki, baligh, berakal dan mempunyai penglihatan dan juga pendengaran yang baik. Maknanya saksi tersebut tidak buta lah dan tidak pekak. Dia boleh nampak. Okey, wali. Wali juga mestilah Islam. Maknanya kalau contohnya wanita tersebut asalnya beragama Hindu, dia masuk Islam, maka bapanya yang Hindu tersebut tak boleh mewalikan dia. Sehinggalah bapanya masuk Islam. Okey, wali tersebut juga mestilah adil. Ini tidak melakukan dosa besar dan juga tidak berterusan melakukan dosa kecil. Okey, wali tersebut juga adalah lelaki, baligh, berakal dan bukan daripada golongan yang tidak boleh mentadbir harta, maknanya yang kurang waras lah, dan tidak berada dalam ihram haji ataupun umrah. Okey, yang terakhir adalah akad ataupun sirah, di mana lafaz ijab dan kabul lah. Okey, menggunakan lafaz kahwin ataupun nikah. Nikah sahaja. Okey, yang ni banyaklah contoh-contoh. Boleh tengok dalam YouTube contoh-contoh lafaz-lafaz tersebut. Okey, lafaz kahwin dan nikah disebut dengan jelas dalam ijab dan kabul. Tidak dipisahkan dengan antara lafaz ijab dan kabul kecuali dengan kadar sedikit. Contohnya ambil nafas, macam tu, bersin, hasyum ataupun batuk. Contohnya tu boleh. Tak adalah contohnya lepas je wali melafazkan ijab, pengantin makan nasi kenduri dulu, lepas tu baru nak sambung lafaz kabul pula. Tak boleh. Okey, tu dah terlampau lama lah terpisahnya. Okey, kemudian kekal kelayakan semua pihak untuk melakukan akad sehingga selesai lafaz qabul. Okey, akad mestilah berkuat kuasa serta-merta. Maknanya tak ada syarat-syarat. Tak adalah maknanya dalam akad tersebut jadi isteri saya pada tahun 2022. Contoh, tak ada. Dia mestilah berkuat kuasa serta-merta. Maknanya kalau dah akad nikah tu, habis akad nikah terus menjadi pasangan suami dan isteri. Okey, akad pula ni juga termasuk dalam yang saya terangkan tadi. Ini tidak boleh dibatasi dengan tempoh masa. Okey, antaranya contohnya bila melafazkan akad perkahwinan tersebut, okey, perkahwinan ni tempohnya setahun saja contohnya. Tak boleh tak boleh ada tempoh masa. Okey, seterusnya tadi kita sebut tentang wali. Sekarang ni kita nak tahu siapa yang boleh menjadi wali. Okey, wali ni kalau kita tengok susunan wali, lihat di sini ada 11. Yang pertama adalah bapa. Yang kedua datuk sebelah bapa. Ketiga adik-beradik lelaki kandung. Keempat adik-beradik lelaki sebelah bapa. Kelima anak saudara, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki kandung. Okey, maknanya anak buah kita lah. Tetapi yang merujuk kepada anak abang ke, anak adik yang lelaki ke, merujuk kepada yang lelaki lah. Anak saudara yang kelima, anak saudara lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa. Yang ketujuh, bapa saudara, yakni bapa adik-beradik bapa saudara, yakni adik-beradik lelaki kandung bapa. Maknanya yang ketujuh ni pakcik lah. Okey, yang ke-8 bapa saudara, adik-beradik lelaki sebapa dengan bapa, sama juga pakcik tapi yang sebapa. Sepupu, yakni anak lelaki kepada adik-beradik lelaki kandung bapa. Sepupu, yang ni sama juga, cuma bezanya sebapa je lah. Okey, yang terakhir adalah hakim. Kalau dah tak ada semua, maka hakim ataupun sultan juga dan juga orang yang dilantik oleh hakim lah. Maknanya hakim yang boleh mewalikan perkahwinan tersebut.
Okey, untuk jenis-jenis wali ada dua, iaitu wali mujbir dan juga wali ghairu mujbir. Okey, untuk wali mujbir ini adalah wali yang berhak untuk mengahwinkan anak gadisnya tanpa izin anak gadis tersebut. Maknanya boleh kahwinkan anak perempuan tersebut tanpa tanya dia, setuju ke tak setuju Aminah, ayah nak kahwinkan kamu dengan Karim ni. Tak tanya pun tak apa. Siapa dia? Bapa dan juga datuk sebelah bapa. Hanya dua orang ini sahaja yang layak untuk mengahwini anak gadis tersebut tanpa keizinan gadis itu. Okey, walau bagaimanapun Rasulullah SAW menggalakkanlah supaya wali mujbir ini meminta izin terhadap anak gadis tersebut sebelum berkahwin. Okey, antara syarat-syarat perkahwinan tanpa pengetahuan ni, kalau wali mujbir ni nak kahwinkan anak dia tanpa mendapat keizinan, ada syaratnya, iaitu tiada permusuhan antara wali dengan anak gadis tersebut. Yang pertama, maknanya tak bergaduh lah. Yang kedua, lelaki ataupun suami yang nak dikahwinkan tu mestilah sekufu. Maknanya setaraf lah. Okey, yang ketiga, suami itu mampu menyerahkan mahar dengan segera. Okey, bagi jenis yang kedua iaitu wali ghairu mujbir adalah wali selain daripada wali bapa dan juga datuk sebelah bapa. Okey, yang 11 tadilah cuma tolak 2 je. So tinggal berapa? Tinggal 9. 9 itu termasuk dalam sini. Okey, di mana wali ghairu mujbir ini dia perlu mendapat keizinan daripada anak gadis tersebut kalau dia nak kahwin. Kalau gadis tu nak kahwin, kita dapat keizinan dia. Okey, berbeza pula, yang ni untuk anak gadis, berbeza pula dengan janda. Okey, kalau dalam kategori janda, semua kena mendapat keizinan daripada daripada anak gadis. Okey, sekian sahaja untuk part yang pertama. Kita akan sambung part yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.